Baik, kembali bersama kami dalam Samat Pagi Malaysia. Untuk segmen yang seterusnya ini, penonton, kita akan berbicara berkenaan Negeri Selangor, mobiliti pemangkin bandaraya lestari. Seperti yang kita sedia maklum, Selangor telah menetapkan visi untuk menjadi negeri pintar, berdaya huni dan juga makmur menjelang tahun 2025. Ya, jadi apakah perancangannya untuk memastikan agar objektif terhadap plan itu tercapai dalam beberapa masa ataupun beberapa tahun yang akan datang? Kita bersama dengan seorang tamu pada pagi ini. Saya perkenalkan Yang Berhormat YB Eng Zi Han selaku Exco Kerajaan Tempatan dan Pengangkutan Awam. YB, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Terima kasih selamat kita hari ini. Bagaimana perjalanan ke studio hari ini? Pagi ini agak jam sikit. Jam sikit lah. Walaupun saya dari Puchong, rumah saya kat Puchong tak jauh sangat, tapi ambil masa lebih kurang 1 jam. 1 jam. Untuk datang ke RTM. Yalah, sebab semua orang dah mula bekerja hari ini. Okey, YB, kita nak berbicara berkenaan pembangunan negeri Selangor ini. Jadi bagaimana YB sendiri melihat pembangunan negeri Selangor 5 tahun sebelum ini dan juga pada ketika ini dan juga perancangan untuk jangka masa akan datang? Selangor ni merupakan sebuah negeri yang paling maju di Malaysia. Dengan jumlah penduduk lebih kurang 6.5 juta penduduk. Jadi dengan penduduk yang begitu ramai, sudah tentunya banyak cabaran. Jadi untuk memenuhi permintaan daripada penduduk di negeri Selangor, kita harus ada perancangan jangka masa pendek dan juga jangka masa yang panjang, 10 tahun ke 20 tahun. Jadi inilah perancangan yang kita sedang adakan di negeri Selangor. Okey, saya yakin berkenaan keadaan trafik itu antara agenda utama yang akan diselesaikan sendiri manakala YB sendiri melalui situasi tersebut. Tapi untuk jangka masa pendek, apakah antara penumpuan daripada pihak YB sendiri? Saya rasa satu isu utama bagi warga Selangor, khususnya bagi warga di kawasan bandar, adalah berkenaan kesesakan lalu lintas. Dan semua mengharapkan supaya kita ada satu sistem pengangkutan awam yang lebih holistik dan lebih baik, supaya kita boleh menggunakan pengangkutan awam untuk bergerak dari satu lokasi ke lokasi yang berbeza. Inilah yang sedang dalam rancangan negeri Selangor untuk memberi satu perkhidmatan yang lebih holistik kepada warga Selangor. Okey, menyentuh berkenaan perancangan dan juga mungkin pencapaian yang telah dilaksanakan sebelum ini, antaranya kita nak recap sikit Pelan Induk Pengangkutan Awam Selangor dan juga Urban Planning bagi mengatasi permasalahan langsung yang dihadapi oleh masyarakat. Mungkin boleh perhalusi sikit YB berkenaan Pelan Induk Pengangkutan Awam Selangor ini. Yang Pelan Induk Pengangkutan Awam Negeri Selangor ni, ataupun lebih dikenali sebagai PIPANS, ini adalah satu pelan induk untuk satu jajaran rail ataupun rail network yang lebih sempurna di negeri Selangor, di mana kita telah merancang lebih awal, di manakah kita sepatutnya ada jajaran rail ini, seperti di sebelah utara, sebelah selatan, yang tu telah di dalam rancangan struktur negeri Selangor. Dan pada masa yang sama, negeri Selangor telah melancarkan Bas Smart Selangor pada beberapa tahun yang lalu dan dapat satu sambutan yang cukup baik sehingga hari ini. Tetapi dia tibalah satu masa selepas 7 tahun kita melancarkan Bas Smart Selangor, tibalah masa kita untuk buat rebranding ataupun kita perlu menambah baik sistem pengangkutan awam melalui Bas Smart Selangor yang sedia ada. Kita perlu menambah baik lagi. Selain daripada isu berkenaan logistik pengangkutan awam dan sebagainya, perumahan, penempatan juga antara perkara yang sering kali diangkat apabila kita bercerita berkenaan dengan bandar yang besar seperti Selangor ini. Apa antara perancangan daripada pihak YBC untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini? Sebenarnya ramai yang bertanya, kenapa sistem pengangkutan kita sehingga hari ini masih tak boleh begitu baik kalau banding dengan negara-negara jiran seperti Singapura ataupun Japan dan lain. Satu sebab utama adalah kerana orang Malaysia ni, khususnya warga Selangor ni, kita punya pilihan utama apabila kita nak beli rumah, kita nak cari rumah teres ataupun landed property. Sekiranya yang tu adalah pilihan utama bagi warga Selangor, maka perancangan bandar kita akan berkembang secara horizontal.
bukan vertikal. Jadi masalah dengan perkembangan secara horizontal ni adalah pengangkutan awam tu memang sukar bagi kita untuk merangkumi semua kawasan yang baru dibangunkan. Jadi itu merupakan salah satu cabaran utama. Sekiranya kita nak mengatasi cabaran ni, kita perlu mengubah minda sekarang. Bahawa kita tak boleh rely on bas ataupun LRT sahaja. Jadi minggu depan Yang Amat Berhormat Dato' Menteri Besar Selangor akan melancarkan satu konsep baru, iaitu Selangor Mobility. Jadi kita harus faham apakah maksud mobility. Mobility bermaksud kita nak menggerakkan sesuatu atau seseorang dari satu lokasi ke lokasi yang berbeza. Ini adalah mobility. Jadi ada banyak mood pengangkutan yang kita boleh membawa sesuatu dari lokasi A ke lokasi B. Seperti LRT, MRT, bas, Grab. Yang tu untuk jarak yang lebih jauh. Jadi cabaran kitanya adalah first mile and last mile. Macam mana kita nak mengatasi ini? Jadi kita telah melancarkan satu perkhidmatan baru yang dinamakan Van on Demand ataupun DRT, Demand Responsive Transit. Ini adalah untuk membantu ataupun menambah baik lagi first mile dan last mile. Sambungan first mile dan last mile. Okay. Sebagai sebuah negeri yang termaju di Malaysia, pastinya usaha digitalisasi juga antara penekanan utama. Jadi bagaimana aspek digitalisasi bagi memudahkan urusan masyarakat di negeri Selangor, khususnya di PBT, Dawi? Ya, yang tu kita perlu tanya, kalau kita nak mendigitalisasikan sesuatu, kenapa kita perlu buat sedemikian? Kerana kita nak memudahkan urusan harian warga Selangor. Jadi bagi PBT Selangor, kita telah mendigitalkan cara membayar parking. Betul. Yang itu merupakan satu boleh dikatakan satu projek yang paling berjaya sehingga hari ini. Kerana komen yang kami terima tu hampir 100% tu kata good. Sangat bagus. Semua orang happy dengan aplikasi Smart Selangor Parking Apps. Sehingga setakat ini kami telah mempunyai seramai 2.6 juta downloads. Bermakna ada 2.6 juta pengguna Smart Selangor Parking. Dan ia juga merupakan parking apps, aplikasi parking yang paling besar atau number one di Malaysia. Saya Smart Selangor yang keluar dulu. Lepas tu baru ada PBT lain yang keluarkan. Lain baru ikut di Selangor. Yang efisiennya aplikasi ni, kita boleh bayar saman di dalam tu juga kan? Kalau tiba-tiba terlupa bayar parking, bayar saman terus dekat dalam tu. Top up dalam app tu, jadi wallet kan? Terus kita tolaklah kat situ. Dan semua PBT di negeri Selangor guna satu aplikasi sahaja. Kalau banding dengan cara dulu, apabila kita pergi dari PJ ke Subang Jaya atau ke Shah Alam, kita perlu beli kupon yang berbeza. Tetapi sekarang dengan satu aplikasi, kita boleh buat pembayaran di seluruh negeri Selangor. Lepas tu app tu ada GPS. Kalau kita tukar kan, dia boleh detect kan? Kalau macam tak tahu lokasi tu kat mana, tempat di mana. Betul. GPS tu dia dapat mengesan lokasi tersebut. Jadi aplikasi itu antara yang sangat-sangat memudahkan YB. Memudahkan warga Selangor. Jadi kita tak perlu lagi nak cari kupon parking ke apa. Kadang-kadang kalau kita pergi kat satu kawasan tu, kita tak tahu ni PBT mana ni, kira KL ke Selangor ke. Kadang-kadang sempadan tu even cerah sekalipun kalau kita pergi Munawar YB kan. Kita tak tahu ni kadang-kadang ada postcode KL, kadang-kadang ada postcode Selangor kan. Jadi kalau kita pakai app tu, dia detect sendiri, jadi akan memudahkan kerja kita. Nak cepat ni kerja parking terus bayar. 50 Sebenarnya bukan memudahkan pengguna saja. Kita juga mengurangkan penggunaan kertas. Jadi kita dapat membantu alam sekitar kita dengan mengurangkan penggunaan kertas. Penguatkuasa juga ada benefitnya, ada scan je dekat. Lebih senang lah, dia scan nombor plate je. Tak bayar, samat. Masuk app. Itu yang sangat memudahkannya lah ke arah usaha untuk mendigitalisasikan perkara-perkara yang sangat penting yang dekat kepada masyarakat ini. Okey, kalau kita lihat juga banyak sebenarnya perancangan yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Selangor ini, dan juga bagi kita mencapai
mencapai aspirasi negeri yang berdaya huni dan juga lestari ini. So pasti aspek alam sekitar juga perlu kita berikan penekanan. Ini bagaimana untuk kita mewujudkan masyarakat yang berdaya huni dengan persekaran yang lebih lestari. Berdaya huni ni merupakan satu topik yang besar, tapi pagi ni kita mempunyai masa yang sangat singkat sahaja. Jadi balik ke soalan tadi, seperti apa yang kita telah laksanakan di negeri Selangor dengan terus menambah baik pengangkutan awam di negeri Selangor, itu adalah satu inisiatif supaya kita dapat mengurangkan penghasilan karbon. Yang tu merupakan satu perkara yang sangat penting. Sekiranya kita nak menjaga alam sekitar kita, kita perlu mengurangkan kenderaan persendirian yang bergerak di atas jalan raya. Yang ini adalah satu sebab utama kenapa kita perlu menggalakkan lebih ramai warga Selangor untuk menggunakan pengangkutan awam. Okey, dan apabila kita bercakap berkenaan dengan keadaan negeri Selangor ni, kalau kita nak sentuh bab kesihatan pula YB kan, ialah kadang-kadang akses untuk mereka yang tidak mempunyai pendapatan yang kukuh untuk ke lokasi hospital dan sebagainya agak jauh daripada tempat kediaman. Sebab Selangor juga ada kawasan orang kata pinggiran bandar kan, kawasan kampung dan sebagainya. Jadi bagaimana akses ini diberikan kepada mereka yang memerlukan YB? Ya, bagi penduduk yang di pinggiran bandar tak pernah dipinggirkan di negeri Selangor. Kerajaan negeri Selangor selalu mengambil berat berkenaan kebajikan bagi orang yang di luar bandar. Seperti bas Smart Selangor. Ada sampai ke kampung-kampung di kawasan luar bandar di negeri Selangor. Ke semua 12 PBT di negeri Selangor, semua ada perkhidmatan bas Smart Selangor percuma ini. Dan bagi fasa yang akan datang, kami juga akan melancarkan van on demand di kawasan luar bandar juga. Di mana penduduk boleh buat tempahan kalau dia nak pergi ke hospital atau pergi ke tempat membibelah, dia boleh menggunakan sistem ni untuk menempah perkhidmatan van on demand ini. Perbezaan van on demand ini adalah satu perkhidmatan yang baru, satu konsep yang baru, di mana perkhidmatan tu adalah perkhidmatan tu adalah lebih kurang macam shared service kongsi. Bagi Grab adalah individu, personalized service. Grab tu akan bawa satu orang ke destinasi yang mereka nak pergi. Tetapi van on demand ni adalah secara berkongsi. Jadi kos dia adalah lebih rendah. Okey, YB, saya nak menyentuh kembali berkenaan usaha Selangor Mobility ini. Dan juga kita menyentuh berkenaan walkable community. Dan difahamkan RM4 juta telah pun diperuntukkan untuk membina walkaway. YB. Kerana kalau kita nak menggerakkan sesuatu dari lokasi A ke lokasi B, dia ada banyak cara dia. Jadi kita harus faham kenapa kita perlu ada satu konsep baru, iaitu Selangor Mobility. Di bawah payung besar ni, ada banyak mood pengangkutan berbeza. Ada LRT, MRT, bas, Grab, van on demand dan juga pejalan kaki. Bicycle, e-scooter. Ini juga merupakan mood pengangkutan yang boleh digunakan oleh warga Selangor untuk bergerak dari satu lokasi ke lokasi yang berbeza. Jadi saya nampak ada perlunya setiap PBT menambah baik lagi pejalan kaki, khususnya di kawasan yang berdekatan dengan hub pengangkutan seperti stesen LRT dan MRT. Kita perlu ada sambungan pejalan kaki yang selamat, yang selesa dari stesen ke tempat kediaman ataupun kawasan komersial yang berdekatan. Itu yang paling penting. Jadi tahun lepas Kerajaan Negeri Selangor telah memperuntukkan sebanyak 4 juta kepada PBT-PBT yang berbeza untuk menaik taraf pejalan kaki yang berdekatan hub pengangkutan awam. Itu juga dapat menggerakkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Ini adalah satu kaedah yang kita dapat selesaikan masalah first mile and last mile connectivity. Betul-betul. Memang itu antara orang kata perkara yang perlu diselesaikan oleh PBT, oleh pihak kerajaan negeri. Kita ada pengangkutan cuma nak ke pengangkutan awam itu dia terputus sedikit kan. Jadi saya yakin itu antara perkara yang akan diselesaikan oleh pihak YB. Yang penting. Jadi di bawah payung besar Selangor Mobility ni, yang semua ni akan diambil berat. Dari LRT, MRT, bas, ada van on demand, pejalan kaki, bicycle, laluan bicycle dan semuanya
Okey, kita dah dengar sebenarnya apa antara pencapaian lalu dan juga pencapaian pada masa kini, usaha yang telah pun dilaksanakan dan juga mungkin ada perancangan yang akan datang di bawah jangka masa panjang nanti untuk kita menjadikan Selangor ini kekal berjaya maju dan juga kekal menjadi negeri yang termaju di Malaysia. Yang ini semua telah kita usahakan dalam perancangan yang akan datang di negeri Selangor. Semua PBT di negeri Selangor sudah ada rancangan tempatan bagi PBT masing-masing. Dan rancangan tempatan ni mengambil masa 5 hingga 10 tahun untuk merealisasikan segala rancangan di dalam rancangan tempatan tersebut. Jadi inilah rancangan tempatan yang penting dan kami sentiasa mengambil feedback ataupun pandangan daripada penduduk dengan mengadakan dialog dan seksi engagement bersama penduduk tempatan supaya kita dapat tahu kehendak penduduk tempatan dan masuk kehendak-kehendak penduduk ke dalam rancangan tempatan yang kita akan rancangkan selepas ini. Jadi ini semualah usaha-usaha yang telah diambil oleh kerajaan negeri. Okey, baik. Terima kasih kepada Yang Berhormat YB Eng Zihan bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan Selangor Mobility Pemangkin Bandaraya Lestari. Semoga rakyat Selangor terus maju selepas ini di bawah pimpinan kerajaan negeri Selangor sendiri. Dan terima kasih sekali YB bersama kita hari ini di studio. Terima kasih YB. Terima kasih. Okey.